Semayang ke atas jenazah yang disembahyangkan oleh imam. Okey, 4 takbir. Dan kedudukan orang solat tu hendaklah menghadap kiblat. Kedudukan dekat kubur ke ataupun dekat kena menghadap kiblat. Kalau kat kubur pun kena menghadap kiblat. Khurafat. Letak shilling kat mata untuk menutup mata yang terbeliak hendaklah diurut dengan perbuatan kalau terbeliak hendaklah diurut kerana perbuatan ni perbuatan orang-orang Greek kuno zaman Socrates. Jadi bila letak tu, tapi letak dengan tujuan boleh. Kan dah cerita dah kan? Jadi bila mata terbeliak, letak minyak urut yang minggu lepas tu tetap terbeliak juga. Dia nak tak apa? Ambil habis nak cari takkan nak tak gelas, nak tak air, tak logik ni. Ada shilling, letak shilling. Tapi semata-mata nak letak shilling tak boleh, haram. Sebab dia meniru perbuatan orang-orang kafir. Sebab orang kafir kalau mati dia cari shilling, pak letak kat mata. Dah cakap kat mata bukan bermakna jenazah tu mata duitan, dan bukan juga kalau letak 20 sen isyarat minyak nak naik 20 sen. Bukan, tak ada kena-mena. Okey, Al-Fatihah 3 gear. 3 gear. Faham tak 3 gear? Tak faham? Gear 1, gear 2, gear 3. Gear 3 automatik, kena tambah sikit. Gear 3 automatik. Macam mana? Oh, tambah betul-betul. Okey. Gear 1 yalah 3 lah. 3. 1 2 D. D tu 3 lah kan? 1 2 3. Jadi maksudnya ambil jenazah dah siap, bubur dalam keranda ke, pengusung ke ataupun pikul ke, jalan. Okey. Dah lepas sembahyang. Jalan 1 2 berhenti. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Berhenti. Penat berat ni. Langkah lagi sebelah. Al-Fatihah. Berhenti. Al-Fatihah. Setiap satu langkah kena berhenti. Satu langkah lagi kena berhenti, baca Fatihah. Itu bukan khurafat sebenarnya. Dia kalau buat dengan ilmu tak ada masalah. Okey. Keharusan untuk sedekahkan pahala Al-Fatihah harus, boleh. Daripada itu pegang sedih aku. Baik baca Fatihah. Soalannya kenapa berhenti? Soalannya kenapa berhenti? Baca Fatihah tak ada masalah. Sambil-sambil baca. Masalah kenapa berhenti? Kalau berhenti rasa macam tak boleh nak baca. Kan macam mana? Sama-sama berhenti pula tu. Siap tahan. Fatihah lu baca. Ada orang tak baca kan? Jadi kalau lah sambil-sambil usung tu baca Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada baca alhamdulillah. Apa masalah baca, sedekahkan. Tak ada masalah. Dah hati ya Allah Tuhanku, pahala bacaan ni kalau ada bacaan ni kau sedekahkan kat dia, kesian dia Allah, rahmatkanlah dia Allah. Baca lagi Fatihah. Tapi berhenti tu problem. Tapi macam mana pun benda kecil. Kalau nak amal tu tak payah sampai tu lah. Macam tu. Tapi kalau nak kira dari segi mengarut lah. Berhenti tu. Baca tu okey, berhenti tu mengarut. Jadi macam melambatkan nak ke kubur pun boleh. Tapi tak boleh juga kita nak cakap macam tu, melambatkan ke kubur. Kalau kita cakap melambatkan kubur, berapa saat sangat? 2 minit. Habis kalau orang nak tunggu anak daripada London balik lagi lama. Okey pula, tak boleh cakap buat apa ni? Bid'ah. Tak boleh cakap macam tu. Dan maknanya jangan tu sangat lah. Kalau balik tak payah amal lah. Tak payah berhenti lah. Amal baca Fatihah sambil berjalan. Okay. Tapi taklah, benda kecil. Dan tidak disunatkan menulis apa-apa kalimah dengan air mawar kat atas ni. Allah Muhammad. Tak ada, tak disunatkan. Macam mana pun ni pun benda kecil juga. Benda kecil. Pun bila tulis tu pun biar. Sebab tulis dengan air mawar tak ada kesan lah. Memang buat. Air mawar mana tengok tak? Ada kat depan. Mana ada kesan? Ambil air tulis Allah Muhammad. Mana ada kesan? Tapi kenapa tulis? Datuk dia tulis. Kenapa Datuk dia tulis? Moyang dia tulis. Jadi macam tu je lah. Tapi dari segi nak keras-keras sangat, biar. Nak buat-buat macam tu lah. Bodoh sikit lah. Okay. Kecuali ditulis dengan dakwah kekal. Dakwah kekal tak boleh. Dakwah kekal bukan yang mengundi ni. Dakwah kekal, dakwah yang kekal. Dakwah yang mengundi lah. Dakwah kekal tak boleh. Yang tulis dekat kain kafan tak boleh. Tulis apa yang tak boleh? Tulis nama dia tak apa. Apa yang tak boleh? Tulis. Allah Muhammad ataupun nama ayat Quran. Sebab apa tak boleh? Tulis kat kain kafan ataupun dekat kepala dia, atau kenapa tak boleh? Sebab bila masuk nanti itu satu katalah tak terlanggar. Tak ada orang langgar-langgar. Bila masuk nanti dah kambus 3 hari busuk tak? Busuk kena busuk tu dekat ayat Quran. Mana boleh? Kalau kita dah tampal-tampal ni semua ni, bukan saja-saja free-free ni.
Ni ataupun kat rumah kita besar dekat dinding. Ada tak cicak, wajib cuci kalau tak berdosa. Sebab ada najis dekat ayat Quran, wajib cuci. Nampak cuci. Jadi nak gantung ayat Quran tak ada masalah. 1,000 dinar ke 18,000 dinar ke, tak ada masalah. Tapi jaga, sekali tengok Allah tak ada. Ada wajib cuci. Sama juga kalau tulis dawat kekal dekat kapan ataupun dekat badan. Bila busuk nanti najis, seolah-olah najis tu pergi dekat ayat Quran. Jadi haram. Okey. Harus tak untuk tanya ni? Tanya ni biasa kat ni. Apa kamu katakan pada mayat ini? Taib. Taib. Pernah dengar? Pernah kan? Kadang-kadang dia macam-macam ikut tempat. Dia ikut tempat, dia punya ayat tu ikut tempat. Apa yang kamu katakan pada mayat ini? Dia sebab cerita ni dia ambil daripada kisah Nabi, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata wajib. Nabi cakap cerita tengah-tengah pula, nak cepat sangat. Sahabat ada orang meninggal. Sahabat tu cakap, "Wish, meninggal dia, Allah bagusnya dia. Baiknya dia." Saya ringkaskan cerita ni. Baiknya dia, isi dia, macam mana tak apalah, macam mana dah Allah lebih mengasihi. Begitulah orang duk puji. Nabi dengar Nabi cakap wajib. 3 kali habis cerita. Betul pergi. Betul? Datang pula jenazah yang lain. Nabi cakap wajib. Tapi masa tu sahabat tak puji. Sahabat keji. Cakap apalah dia ni, jahat lah gitu, gini munafik lah, apa semua. Nabi cakap wajib juga. Sayyidina Umar tanya, kenapa tadi orang puji, Nabi cakap wajib. Orang keji wajib juga. Lepas tu Nabi cakap, ini asal usul yang apa anda kata dengan ini. Ni asal usul ni. Kalau kita tahu asal usul dan kita aman, tak ada masalah. Yang tak tahu asal usul. Nabi cakap apa tu? Dia cakap apabila orang ramai memujinya, maka baginya syurga. Apabila orang ramai mengejinya, maka baginya neraka. Maksudnya orang cakap tu penting juga. Dia pertama doa. Dia puji tu doa. Dan bila orang puji, maknanya dia memanglah baik. Jadi Nabi cakap wajib syurga ataupun wajib neraka. Jadi sebab tu bila orang tanya apa anda kata dengan ini mayat, dia ikut tempat, dia ikut version, dia tempat dia lain-lain. Apa anda saksikan pada ini mayat? Taib. Apa anda ada tempat tak, ada apa yang kita nak saksi, apa yang kita nak doakan pada mayat ini? Ahli syurga. Apa yang kamu nak katakan pada mayat ini? Baik. Tadi taib ni baik. Apa lagi? Ma taqulu bihadzal mayit. Biasa orang cakap yang tu, betul tak? Ahli sa'adah, ahli jannah, ahli khair, taib. Semua macam-macam tempat bersih dan lain-lain. Jadi berhati-hatilah kalau nak amal. Nak amal kita dah tahu. Jadi bila orang cakap tu sebagai doa, pertama sebagai doa, mudah-mudahan doa-doa tu dapatlah manfaat sikit dekat mayat. Okey. Itu sebab tu kita tanya macam tu. Tapi berhati-hati supaya tak jadi saksi palsu. Apa anda saksikan dengan ini mayat? Dia duduk sebelah rumah, tapi bukan rumah dia. Rumah sebelah rumah dia, rumah adik dia. Dia datang nak ziarah adik dia. Adik dia cakap ada jenazah kat belakang sebelah. Jom kita sembahyangkan. Dia datang daripada Perlis. Datang daripada Perlis. Dia tak kenal pun. Jadi datang, siapa orang sebelah? Oh, ada bau sewa tapi dah meninggal usianya. Jom sembahyang. Kenal tak? Jirannya kenal. Dia kenal tak? Dia tak kenal. Dia mana? Dia orang Johor. Dia orang Negeri Sembilan. Mana kenal? Okey, dia pun pergi sembahyang. Habis sembahyang tu tanyalah imam, biasa imam lah, ataupun Bilal. Ma taqulu bihadzal mayit? Apa kamu kata dengan ini mayat? Apa kamu saksikan dengan ini mayat? Dia pun jawab, taib. Maka saksi palsu lah dia. Kau tak kenal, kau cakap dia baik. Itu berhati-hati kat situ. Walaupun ada kitab kecil, saya tak ingat, kecil-kecil je saya baca masa tu. Masa tu umur 12 saya baca. Tak ingat nama kitab tu apa. Dalam tu ada satu cerita, beberapa cerita sahabat gini. Dan akhir sekali dia upah orang suruh cakap. Dia upah orang suruh cakap. Dalam kitab tu cakap, kitab nipis tu cakap, maka boleh dibenarkan. Dia katakan nanti aku mati, kau ambil duit siap-siap. Aku mati 40 orang ke 50 orang. Kau cakap, seorang tanya, seorang cakap ahli syurga, ahli sa'adah, ahli jannah, baik semua. Dia upah. Dengan rahmat Allah selamat juga. Walaupun sampai macam tu sekali. Itu pendapat yang kedua tu. Ni pendapat pertama tak boleh. Apa pula main upah ni? Ni ada walaupun ada dalam kitab. Jadi maksudnya boleh upah. Jadi maksudnya dari segi doa, dari segi buat boleh. Terima tak? Terima. Tak terima saja duit. Macam tu lah. Doa semua boleh. Terima tak? Terima bukan cerita lain, terima.
Jadi perbuatan tu salah tak? Tak salah. Tak salah. Walaupun upah. Oh, okey, habis. Okey, pengkebumian jenazah. Ada lagi. Silap. Ada lagi. Menulis Allah Muhammad berpakaian hitam tinggal. Ini kalaulah kita tengah pakai baju hitam, tiba-tiba ada apa nak pergi kubur, ada jenazah, pergilah. Selesai. Orang perempuan ada dia sunat pakai hitam semua. Tiba ada nak sembahyang jenazah ke apa ke? Hitam. Tapi dia ada dua masalah. Satu dekat kampung, kat kampung macam ni. Orang kematian, nak balik tak? Apa pasal? Nak ada kopiah. Itu satu. Lepas tu nak sembahyang tak boleh, seluar kotor. Itu kampung punya style, standard. Okey, itu yang kampung, biarlah kampung. Tapi yang bandar ada lain. Nak balik rumah, bukan nak cari kopiah. Nak tukar baju hitam. Orang perempuan nak tukar tudung hitam, apa semua hitam. Soalannya kenapa tukar? Dia tiru Kristian dia kena pakai hitam. Dalam Islam ada berkabung aja. Kematian suami dan bukan kena pakai hitam. Kena pakai gelap dan kusam. Kalau hitam tu naik tetap tak boleh juga dalam iddah. Jadi sekarang ni berpakaian hitam tu adalah tiru Kristian. Dan dikiaskan oleh orang-orang kerana kan berkabung, kan kematian suami. Kematian suami kena pakai hitam. Dia kias ke situ. Jadi walaupun dia bukan suami, kita baca sebagai berkabung, maka kita pakailah hitam. Tak ada padahal nak tiru dalam TV. Nanti syok tengok hitam tu, rasa macam sah je dia tu mati. Kalau pakai biru ke, pakai hijau ke, pakai apa, macam tak sah je dia mati. Jadi sebab tu kita pakai. Kalau boleh tak payah. Maksud tak payah bukan tak payah ke hitam. Aku pakai hitam, nak balik sekejap, nak tukar. Tak payahlah sebenarnya macam tu. Tak payah. Maksudnya tak payah duk sibuk-sibuk duk nak tukar warna hitam. Okey, itu yang kedua, kucing hitam langkah mayat hidup kali. Kalau macam tu, cari kucing hitam suruh dia langkah. Alhamdulillah hidup balik. Tak ada. Tu memang khurafat betul. Tabur bunga-bungaan tanpa sebab khurafat kalau tak tahu makna. Tak tahu sebab. Asal tak berbubuh. Sebab nak tiru, nampak Hindu macam best berbubuh, habis dosa. Sebab ayah saya buat dulu, entah mengarut adat. Habis bubuh sebab apa? Ada sebab. Ada sebab apa? Selagi dia hidup, dia berzikir dan seterusnya. Tak ada panjang. Okey. Jadi tabur bunga-bungaan tak boleh cakap macam tadi. Kucing hitam langkah, mayat hidup kembali, mengarut. Tapi kalau bab letak duit syirik kat mata, tak boleh cakap mengarut lagi. Sebab apa tadi? Sebab kalau bab Fatihah 3 ya tak boleh cakap mengarut lagi. Sebab apa buat macam tu? Kalau boleh ubah sikit, tak boleh cakap mengarut. Pakai serba hitam pun tak boleh cakap mengarut secara mutlak. Sebab dia ada baju hitam je semua. Nak macam mana? Ataupun kita tafsir balik. Menulis kalimah Allah tak boleh cakap. Sebab mana ada dosa pun, tak ada kesan. Kecuali ada dakwah kekal. Dakwah kekal boleh cakap, tak boleh, haram. Tu cakap keras. Yang keras. Kucing hitam, okey. Tabur bunga-bunga tak boleh keras. Tak ada sebab, bodoh. Tiru orang kafir, dosa. Kalau tahu makna, ada sebab-sebab, mudah-mudahan ini, okey, boleh buat. Dia tak secara mutlak. Jangan minta air mata kat badan mayat akan terseksa pun ngarut Ini ngarut terus. Tak ada tafsir lah mengarut terus. Sebab kalau lah betul, maka kita bolehlah buat kat musuh kita nangis banyak-banyak biar dia jatuh pada muka kau terseksa kau. Tak ada macam tu. Bodoh. Okey, dan kita angkat mayat, anak isteri lalu kat bawah semasa nak hantar ke kubur, atas apa ni panggil? Yang itulah. Pengusung bawah tu kan, supaya bila lalu nanti tak teringat. Jadi yang itu pun sama, mengarut terus. Tu kena keras. Sebab kalau teringat baguslah teringat kat ayah dia. Ini baru nak 3 hari dah. Isteri dah tak tengok dah. Ni okey kan ni? Ni okey kan? Aku ada lagi buat edah berapa bulan lagi ni. Tak apa. Standby. List. Lebih baiklah ingat, biarlah ingat sampai mati pun. Ingat-ingat, baca Fatihah, sedekah, buat apa-apa, doakan. Okey, jadi lalu bawah tu sangat khurafat. Okey, habis barulah masuk cara-cara membawa jenazah ke tanah perkuburan. Laju betul. Baru 11.38. Takut tak sempat. Cara-cara membawa jenazah ke tanah perkuburan. Okey, ini sunat. Yang wajib, jenazah tu mesti kena sampai kubur. Sama ada baling, naik helikopter, turunkan pakai tali, naik helikopter terbang, baling ke bawah, orang bawah sambut, naik motor letak atas bahu. Tak ada masalah semua tu. Ini sunat. Apa dia? 3 orang bawa pengusung, seorang depan, 2 orang kat belakang. Seorang depan kena kuat lah. Atau 4, 2-2. Itu pendapat Imam Nawawi.
Jadi kalau yang ini kita ambil yang Imam Nawawi. Bila bertentangan Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, maka ambillah Imam Nawawi. Itu yang muktamad. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita ambil bukan 3-2, kita ambil 2-2. Okey. Dua belakang. Jadi boleh dilakukan dengan berbagai cara. Lebih afdal orang yang mengiringi jenazah berjalan di hadapan mengikut pendapat Imam Syafi'i. Yang mengiringinya duduk dekat depan. Okey. Dan duduk belakang pun boleh. Orang yang mengiringi jenazah berjalan di belakang mengikut pendapat Imam Hanafi. Di belakang. Sebab kalau kat depan tak nama mengiringi, dia nama mendahului. Tapi Imam Syafi'i cakap tak, itu adalah mengiringi. Sebab apa mengiringi? Sebab jenazah tak boleh jalan sendiri. Jadi dia kira mengiringi, tapi duduk depan. Jadi kalau kita nak pergi, kita duduk depan, dapat pahala free. Senang aja. Okey. Sunat mengusung jenazah didahului bahagian kepala. Okey, mengusung jenazah perempuan khunsa dengan keadaan tertutup, haram hukumnya menggunakan penutup jenazah dengan kain sutera. Tapi mengkafankan dengan kain sutera boleh. Bagi perempuan harus. Penutup dia haram. Penutup kain penutup. Sunat muakkad orang yang mengusung jenazah itu terdiri daripada kaum lelaki sahaja. Sunat muakkad, yang ni kita cerita lepas ni, sunat muakkad. Sunat mengusung jenazah secara hormat dan bersegera. Sunat bersegera. Disunatkan menghormati jenazah ketika lalu di hadapannya. Menghormati tunduk ke apa? Kan, maksudnya tak langkah, tak jalan laju-laju. Bukan tunduk, ni tunduk lalu. Tu orang tua tu, jalan depan orang tua. Sunat bagi orang yang melihat jenazah membaca doa untuknya. Allahumma filahu ke apa-apalah, ya Allah ampunkan dia. Dilarang bercampur lelaki dengan perempuan ketika mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Ini yang berlaku ni masalah ni. Menyegerakan termasuk tanam cepat-cepat. Termasuk dalam penangguhan ialah perkara-perkara yang tak perlu, seperti memindahkan jenazah keluar dari negeri semata-mata nak dikuburkan pada tempat-tempat tertentu. Itu dikira melambatkan pengurusan jenazah. Sepatutnya kena cepat. Kenapa nak hantar keluar negeri? Kenapa? Tak ada sebab. Senang nak ziarah. Cuba tanya, setelah 10 tahun, setahun berapa kali dia jenazah? Sekali. Pergi Cameron Highland 3 kali setahun. Lepas tu datang nak kena. Masalah tanam tak ada apa yang jauh ni. Kenapa lama? Kalau kita perhatikan, sahabat-sahabat Nabi dulu menyebarkan Islam, kubur mereka dekat mana yang dia meninggal? Dekat China. Sa'ad bin Abi Waqqas ada kat China. Guangzhou. Bahasa Cina. Bukan Guangzhou tau. Orang Cina betul kan? Bukan Guangzhou. Dekat macam tu sebut. Dekat situ ada sahabat. Kenapa tak bawa balik Madinah? Bawa balik Madinah. Khalid bin Zaid kat Istanbul. Kenapa tak bawa balik ke Madinah? Sebab sunnahnya kat mana meninggal, kat situ tanam. Walaupun dari segi keharusan boleh jauh. Kalau ada sebab boleh jauh. Sama juga kalau manusia mati di perkampungan jin. Agak-agak jin tu hantar balik tak? Dia kubur kat situ. Kadang-kadang ada perkampungan jin, nak kena ada pintu untuk masuk, diorang kena buka pintu tu baru boleh kita masuk. Kadang-kadang diorang akan menjemput tutup guru untuk pergi mengajar. Pergi mengajar, mati sana. Kadang kahwin kat sana kan, biasa kan. Mati diorang tak hantar. Diorang akan tanam di sana juga. Dan syariatnya adalah sama macam kita. Tetap kapan mandi semua sama juga. Okey, cara ulang balik mengusung jenazah. Sunat muakkad orang mengusung lelaki sahaja. Makruh membuat bising. Dilarang pencampuran lelaki dengan perempuan. Ni nak tegur sikit ni. Perempuan sibuk dah pergi lah. Bukan masalah tak boleh pergi. Yang tak boleh pergi, tak boleh. Dulu Nabi kata, aku melarang umat-umatku daripada kalangan wanita untuk pergi ke kubur. Setelah lama beberapa tahun Nabi cakap, okey dah benar dah, bolehlah ke kubur. Dengan syarat jaga semua. Jadi janganlah ada kat kubur orang tengah gali. Orang tengah ada ramai duk tengok. Bercampur lelaki perempuan. Sama jugalah yang duk kahwin apa? Walimatul urus kita buat kahwin kat rumah tu, bukan sebab kahwin tu masalah, duk bercampur tu kenapa? Nak ambil duk mana? Duk bompak nanti pun ada. Siap boleh lagi. Masalah bercampur. Yang ini duduk sibuk kat situ. Nabi pernah tegur seorang,
bukan perempuan yang ada dekat tanah perkuburan. Dia kata, buat apa sini? Mandikan jenazah. Tak. Kapan? Jenazah lelaki. Nabi saya tanya, kapan kan jenazah? Tak. Oh, gali kubur. Tak. Tanam. Tak. Balik. Ni marah. Kau tak ada hal kat sini. Ni marah. Balik. Tapi ada pendapat yang keras sangat cakap haram terus. Perempuan pergi tak? Boleh pergi. Tapi waktu tanam ni jangan pergi. Perempuan tak boleh pergi. Sebab berlaku percampuran yang tak boleh dikawal. Tak boleh kawal. Mesti nak tengok. Oh, lahat. Bukannya sedar pun. Bukan, lama aku maksud ni sedih. Tak ada rasa pun. Tengok, oh macam ni cara-caranya. Okay. Lepas tu bercampur lelaki perempuan duduk panjangkan leher. Kadang-kadang tersilap nak baca talqin, terbaca benda lain. Kadang-kadang yang ambil tikar tu, saya pernah kena sekali kat Ampang. Ambil tikar tu perempuan, Ustaz, duduk Ustaz. Dia yang letak tikar. Nak baca talqin. Benda lah. Ya Allah. Dekat tanah kuburan tu. Kalau boleh perempuan tak payah pergi. Dah balik semua, pergi. Pergilah puas, tak apa. Dah balik semua. Jangan, masalah percampuran. Okey, cara mengkebumikan jenazah. Kubur yang telah disiapkan mengikut keadaan setempat. Keadaan setempat macam ni ya. 3 orang turun ke kubur untuk menyambutkan. 3 orang turun kubur. Ini semua sunat tau. Jenazah hendaklah diturunkan secara hormat diiringi doa tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang sama. Orang yang lebih afdal masukkan jenazah ke dalam lahat adalah kerabatnya yang terdekat dan mahramnya bagi jenazah wanita. Nampak dia lain. Lelaki kerabat, perempuan mahram yang afdal lah. Pendapat Imam Nawawi sunat mengadangkan kain ketika jenazah diturunkan dalam lahat, terutamanya jenazah wanita. Masa tu nampak body apa semua tu. Masa tu kan? Masa tu sunat tutupkan kain bagi orang yang sibuk tengok ke atas ni. Kemudian sunat Imam Nawawi cakap sunat jenazah hendaklah diiringkan ke arah kiblat, mukanya kiblat, dirapatkan ke dinding lahat dan buka semua ikatannya. Tak apa nanti cakap apa ni. Letakkan 3 kepal tanah. 3 ni saja cakap je. Maksudnya jangan bagi dia jatuh. Biar dia duduk keadaan bahu bawah macam masa sakit tu dan muka menghadap kiblat. Jadi kalau tak letak batu, tak letak tanah, dia jatuh lah. Itu. Kalau letak tak jatuh. Tak payah letak tanah. Jenazah ditutup dengan papan lahat ditimbus dengan tanah setinggi sejengkal daripada permukaan tanah. Maksudnya jenazah ditutup dan ditimbus. Okey, tak apa, sekejap lagi. Tandakan kubur dengan batu nisan. Siram dengan air. Sini yang siram air mawar ni. Bukan siram dengan air mawar, siram dengan air. Bukan mawar, air. Untuk mengkejapkan. Okey. Itu syarah sikit. Okey. Kedudukannya macam ni. Okey, pertama hendaklah, okey, saya kat sini saya ada. Nampak? Ni tak ada dalam tu. Okey. Bahu kiri ke atas, nampak kan? Tali pengikat hendaklah dibuka. Jadi masa kapan tadi ingat, ikat tadi belah kiri, jangan belah kanan, nanti susah orang tu nak cari mana dia punya punca ni. Okey? Ke atas, jadi senang buka. Dan jangan ikat mati lah. Kalau ikat mati masa tu duduk kial, tak boleh buka. Jadi tu yang guna tu. Okay. Di bahagian belakang mayat hendaklah disendarkan kuat-kuat dengan tanah supaya tidak terbalik. Okay, yang cakap tadi, kain kapan muka kena buka. Buka masa ni sebab tak baik, tak elok ni kalau duk tunggu-tunggu orang duk tengok ni. Katalah dia perempuan, pakai ni kau pakai furdah. Orang tak pernah tengok muka dia. Tiba-tiba mati dapat tengok. Tu yang tak elok. Lepas tu kena tutup. Orang tak kenal, tiba-tiba dah masa mati. Orang kena boleh, oh ini muka dia. Padahal dia tutup masa hidup kita pula. Sebab tu tak boleh ramai-ramai. Okey. Batu tanah dijadikan sebagai bantal. Ini orang tak pandai. Orang pandai dia tak payah buat batu. Dia dah buat apa tu? Tanah tu. Dia tak cangkul tanah tu. Dia tak cangkul, dia terus buat macam bantal. Okey. Dan hidung dia atau mulut dia mesti cium tanah. Dinding mesti cium tanah. Tu. Bukan saja buka aja, buka bagi cium tanah. Rusuk kanan masih ada kat bawah. Mukanya dia rapatkan di tepi liang lahat hingga terkena tanah pada hidung. Ada tulis. Okey. Yang kedua, jenis-jenis kubur yang biasa dibuat, sepatutnya di Kuala Selangor ni kena buat yang pertama, papan yang pertama. Dibuat lahat. Itu lahat.
Inilah nama liang lahat. Ini yang terbaik sebab tanah keras, tanah keras. Kalau tanah lembik baru tak boleh. Jadi yang ni terbaik. Ini yang terbaik. Ni dia panggil lahat, liang lahat. Jadi nampak kepala tu, jadi ke arah ke sana, cium tu lah. Cium dinding, tutup dengan papan, kiblat arah ke sana. Okey. Yang kedua, ni dipanggil khandaq, parit. Ini bukan lahat, tapi kita panggil lahat jugalah. Dari segi bahasa bolehlah panggil lahat. Ini bukan lahat. Letak macam tu sama juga, letak kat tengah-tengah, dia gali macam tu, letak kat tengah-tengah. Lepas tu mukanya tak kiblat, sama macam tadi. Cuma ni bukan lahat. Yang ketiga, kenapa jadi macam ni? Sebab tanah tu lembik, jatuh, susah, macam-macam lah sebab. Yang ketiga yang boleh keranda. Yang keranda ni kalau lah sengaja letak keranda haram sebab membazir. Lah keranda mahal. Letak sekali dengan keranda. Kenapa boleh? Tanah dia berair ataupun tanah jatuh runtuh ataupun apa-apalah. Jadi boleh letak sekali dengan keranda. Dalam keranda tu dah letak terus siap-siap kepala menghadap kiblat. Jatuhkan keranda je terus. Okey. Jadi saya cakap balik sekali lagi. Liang lahat yang pertama tanah lembut. Besar dia 3 hingga 4 kaki, dia punya lebar dia panggil lebar. Dalam 6 kaki, sebenarnya dalam 6 kaki sekurang-kurang dan bergantung kepada keadaan. Kalaulah 6 kaki tapi dekat padang pasir. Bila ribut pasir tinggal 2 kaki. Datang binatang gali. Dia kena jadi 8. Dia kena jadi lebih lah. Dia bergantung. Okey. Ataupun banjir dia boleh timbul. Babi datang sondor boleh. Dia jadi lebih. Ni 6 kaki ni kebiasaan. Yang penutup kena letak papan ni wajib letak supaya tak kena tanah direct ke dia. Tak apa, nanti sekejap lagi cakap lagi. Dan kalau boleh tanah tu jangan kena terus. Ambil biasa orang buat pakai tikar. Letak atas tikar tu jatuh tanah. Tanah. Faham tak kenapa? Kenapa tak terus? Macam ayam mati. Allah, ayam mati rugi aku. Gali. Macam tanah ayam. Okey. Dah, yang ni pula. Yang ini yang sepatutnya yang terbaik lah, ni yang terbaik. 3-4 kaki sama juga. Dalam sama juga. Cuma arah kiblat tu, macam mana nak cakap macam ni lah. Dikorek. Dinding korek sikit sini. Ni adalah lahat. Ni kiblat ni, macam ni. Ni kiblat. Kat sini. Ambil jenazah letak sini. Lepas tu tak papan. Ni papan RM1. Dia papan straight lagi cantik. Kalau boleh masuk betul-betul. Papan RM1 pun boleh lah. Kenapa nak kena letak papan? Supaya tanah tu tak kena dia. Biar jatuh atas papan. Dan jatuh tu biar perlahan-lahan. Bahasa orang-orang dulu apa? Jangan buat kasar-kasar, nanti sakit. Walaupun dia tak sakit, bahasanya hormat. Ini yang terbaik. Okey, orang yang jadi berhati-hatilah sunat baca bismillahirrahmanirrahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama, ayat yang sama. Sunat turun kepala dulu baru disambut kat bawah. Seorang ke dua duduk bawah, kepala dulu. Dia macam ni. Lubang kubur. Jangan daripada sini, letak kat sini. Ke bawah. Ni sambut seorang sambut. Orang kedua sambut dah pinggang dah, orang kedua sambut. Jatuh macam tu. Bukan macam ni, bukan macam mana kita buat sekarang. Semua bukan. Dia macam letak kat sini, tolak perlahan-lahan ke, angkat perlahan-lahan, bawah masuk. Bawah sambut, atas dua orang kot. Itu sunat. Kepala dulu. Kalau mayat tu ramai, boleh gali, tanam sekali. Tapi dengan syarat dia mesti kena buat partition. Bahasa modennya partition. Buat partition lah. Apa partition? Buat bilik-bilik tertentu. Tak silap Imam Surah Furqan dulu kan, mati sekeluarga tu, dia buat sekali. Tapi cuma ada. Kita panggil lahat pun boleh, lubang, bukanlah yang lahat tu, tapi buat partition lah. Tapi boleh sekali. Kalau ramai-ramai boleh buat sekali semua. Dan haram mayat satu kubur, dua mayat haram. Satu lubang, satu partition, dua mayat haram. Macam bertindih-tindih ke, duduk rapat-rapat ke haram. Dia mesti kena ada partition. Sama ada dengan papan, sama ada dengan apa-apa lah.
ataupun keranda, letak, ataupun apa sahaja, janji ada partition. Dan tertindih-tindih adalah haram. Jika mati kat tengah laut macam mana? Pergi mancing. Lepas tu orang yang bawa mancing, bawa kapal, bawa apa, datang bot tu, dia seorang boleh bawa bot. Bawa 5 orang nak mancing sampai tengah, mati orang yang bawa tu. Sudah seorang pun tak tahu nak bawa balik macam mana. Jadi sementara nak belajar, nak tengok minyak petrol ada ke tak, apa semua, nak macam mana nak urus ni, dah 2 hari lah contoh, dah sehari lah. Kita tak tahu nak balik macam mana, pakai kayu, tak tahu nak start, tak tahu nak apa ataupun rosak ataupun macam mana lah, tak ada orang. Jadi caranya, kapan yang mana boleh, sebanyak mana, tutup sebanyak mana yang boleh, kemudian ikat dengan batu pemberat. Batu tak ada, pemberat, apa-apa je, janji dia tenggelam. Tenggelam tu dikira ke bumi ya. Memang ke bumi pun, ke bawah. Lepas tu ikan makan tu nasib lah. Okay. Tapi nak mandi macam mana? Nak mandi ni senang. Ikat tangan dia, ikat apa-apa, pegang seorang, dengan satu jari. Mari tengok. Agak-agak air masuk tak? Okey, semua dah. Goyang sikit. Okay. Dah masuk, angkat, bungkus, kebumikan cara macam tadi. Katakanlah tak letak muka menghadap kiblat ataupun letak melentang. Tapi dia tengok dalam TV orang kafir kan letak muka macam tu. Siap ada TV apa semua lagi dalam kubur ni. Nak tengok ni ada. Tak ada Astral. Okey. Bila ada macam tu, dia tengok macam ni, dia pun tiru. Contohlah, bodoh sangat dah jadi ni pun. Masa dekat kubur, dia pun letak macam tu juga. Tak menghadap ke kiblat. Berdosalah orang itu, dan kalau tak busuk lagi wajib gali. Betul kan balik tak? Ataupun tertinggal barang. Baru beli iPhone 5. iPhone 5 paling mahal kan? 3,000 tu. Katalah iPhone 6 berapa ribu? 4,000. iPhone 6 gali, nangis jatuh. Okey, kamu semua. Telefon aku mana? Telefon. Ternet kat dalam. Betul dia menjawab, hello. tak ada orang jawab. Lepas tu boleh gali tak? Barang tu mahal tak? Mahal. Kalau RM2, RM10 tak mahal. Barang tu mahal, boleh gali balik untuk ambil balik. Tak berdosa. Masa atas keranda lagi, kalau katalah mayat tu kalau katalah lubang tu lubang berair, kadang-kadang jadi macam cerita tanah kubur tu lah kan. Gali-gali air naik. Gali-gali tak muat. Lepas tu gali lagi tak muat juga. Apa dosa dia buat? Mula. Gali-gali ada air. Sedut air. Baru nak masuk ada air balik. Jadi macam mana nak buat? Pakai keranda. Jadi dekat dalam keranda tu letak siap-siap menghadap kiblat. Dia turun cantik je, terus. Okey. Kalau ada barang berharga, cincin ataupun dia telan cincin, dia telan cincin, tak cari jemput. Dia tengok CCTV, rupanya dia telan cincin. Boleh gali balik, belah, ambil cincin, tak boleh. Boleh, mahal. Sebab hak orang. Okey. Jadi boleh pernah terjadi dulu dekat Pengkalan Hulu. Pengkalan Hulu lah. Area dia keruh lah ni. Hulu. Memang betul-betul hulu lah. Okay. Seorang waris, dia mandi kan. Masa dia mandikan jenazah ayah dia tengok kat sini biru. Dia mula-mula tak biru. Masa dia mandi tu tengok biru kat sini. Kemudian dia mandi kan, tak terfikir pun ke bumi. Setelah 3 hari dia cerita dengan orang lain. Ayah kita kena bunuh. Dia cerita dengan orang lain tu cakap, adik-adik dia cakap, rupanya ayah kita kena bunuh lah. Habis kena cekik, kesan cekik. Masuk mahkamah gini boleh gali. Maksud dah 3 hari. Jabatan Agama Islam JAIP kan. Datang semua boleh, betul boleh. Kalau betul macam tu boleh. Kita boleh bedah siasat pun boleh. Bukan saja gali. Gali. Tengok tanah tak busuk pun. Tak busuk pun. Maksudnya tak busuk lah. Adalah amalan-amalan tertentu apa, dia ahli syurga lah. Okey, bukan nak ceritain tu. Sekarang dia kena bunuh. Lepas tu buat bedahan. Tengok ada apa? Gigi palsu. Rupanya mati tercekik gigi palsu. Nak cerita bukan gigi palsu tu.
Nak ceritanya boleh ke dia? Dia basuh, lelaki. Boleh, tak ada masalah. Okey, disiram, lepas tu lepas dah semua letak semua, sunat letak air, supaya lepas letak air tu makruh pijak. Makruh pijak. Buat dengan alat lah. Tapi sini pijak je. Letak air tu supaya dia kejap. Makruh. Bukan air mawar, air. Sunat letak air bagi dia kejap. Kalau dah memang kejap, tak payah letak air. Dan dia punya tinggi, kalau boleh sebaiknya rata. Ada orang buat. Tu tengok pakai. Boleh tak? Ada tak? Ada macam tak ada lah, senang cerita. Macam tak ada kubur. Itu yang paling afdal. Okey, kalau nak buat lah sikit, tak rasa macam kubur je. Okey. Jangan lebih sejengkal. Lebih sejengkal haram. Tapi kebanyakannya orang-orang yang gali kubur dia akan buat lebih sejengkal. Kita kena cakap, "Oh." Kena cakap ni. Tak boleh lebih sejengkal. Haram. Dan haram buat binaan. Cakap mana? Boleh tak? Boleh tak kita cakap haram membuat satu binaan di atas kubur? Tak boleh. Tak boleh cakap macam tu. Dia ada cerita. Haram membuat binaan di atas kubur, okay? Di atas tanah kubur yang diwakafkan. Itu boleh. Kalau kita ambil umum pokok borong, habis dekat Terengganu sana ada untuk guru semua siap binaan. Apa? Tanah dia. Sekati dia, tanah dia. Boleh. Harus. Tak sunat pun, harus je boleh. Sebab sekejap-kejap orang datang baca Yasin, orang datang baca Quran, sampai sekarang ada lagi. Jadi kalau tanah sendiri harus boleh buat binaan. Tanah wakaf haram buat binaan. Masalahnya bukan binaan, masalahnya tanah. Tanah wakaf. Orang wakaf dia boleh dia buat binaan, amboi. Kalau macam tu buat rumah kat situ, duduk situ tak boleh, anak-anak tak boleh, tanah orang. Habis buat tu, bila buat ada makan space sikit. Sepatutnya dapat muatkan 1000 kubur, tiba-tiba jadi 975. 25 lagi tu macam mana? Tanah orang, tanah wakaf. Betul. Tanah bukan tanah orang, tanah orang wakaf tu. Masalahnya wakaf. Mazhab Syafi'i makruh duduk atas kubur. Tak haram. Mazhab lain haram. Mazhab Syafi'i makruh. Duduk atas kubur, makruh. Pijak makruh. Mazhab lain semua haram. Tak boleh langkah, tak boleh apa. Dari segi adabnya lebih baik dayalah. Tapi macam mana pun tak berdosa. Makruh. Dan bagi orang nak menziarahi kubur, tidak disyaratkan pergi kubur-kubur tertentu sebenarnya. Bila dah semua-semua, okey, buatlah kat situ. Nak buat tali, nak talqin ke, tak apalah waktu tu. Esok pun kita datang. Dari mana kubur ayah? Sebenarnya tak disyaratkan macam tu. Kita disunatkan pergi kubur, bukan kita disunatkan pergi kubur ayah. Tak. Kita disunatkan pergi kubur yang mana ayah kita ada kat kubur tu. Tu betul lah juga. Tapi kita tak disunatkan pergi ke kubur ayah kita, ibu kita, orang tak. Nak cari. Tak. Kita disunatkan pergi kubur. Sebab apa? Takkan suka-suka pergi kubur. Mestilah ada saudara mara. Jadi pergi kubur yang ada saudara mara. Sebab dia perkampungan. Di satu perkampungan kita pergi, terus pergi rumah ayah kita. Habis orang lain macam mana? Seolah-olah macam tu. Jadi kita disunatkan menziarahi kubur, bukan disunatkan menziarahi kubur ayah kita. Tak. Okay. Kerana dari segi kaedahnya, apabila kita membaca Quran, nak sedekah ke apa semua, kita baca Quran, buat benda-benda di kubur, semua orang kat kubur tu dapat manfaat. Kalau lah diterima lah macam kita. Semua dapat manfaat. Ya Allah, luaskanlah kubur ayah aku. Doa kita tu untuk semua, bukan ayah kita je semua. Kalau diterima lah. Kalau doa kita diterima, semua luas. Dia tak kira ayah tak. Yang sebab apa? Nak doakan rumah boleh. Ke doakan rumah dia tak apa? Tak. Cuma cara untuk doa semua, cuma apa beza pergi sendiri? Pergi sendiri seolah-olah, oh anak aku datang. Assalamualaikum. Ya ahli kubur dulu. Okey. Assalamualaikum ya ahli darul mukminin. Boleh juga. Maksudnya umum dulu. Kemudian sampai dekat kubur ayah kita, kalau kita pergi, Assalamualaikum ya abah, ya abi. Baru cakap nama ayah kita. Jadi tadi pergi semua, bagi salam kat semua. Lepas tu baru bagi salam kat ayah. Itu je yang lebih sikit. Direct. Itu je yang lebih sikit. Dari segi kalau betul baca, buat tahlil atas tu. Tak kisah, buat baca Yasin. Dan niat untuk ayah tak dapat kat semua.
Jadi kita tidak disunatkan. Sebab tu daripada ni lah keluarlah macam-macam. Contohnya tak boleh ada nama, makruh ada nama. Sekarang orang tu sibuk-sibuk duk baca. Oh salah-salah. Bukan makruh ada nama. Makruh kan? Haram membaca nama yang ada pada batu nisan. Ada orang buat keluar-keluar. Padahal asal usul dia tak tahu tu. Bukan haram macam tu. Itulah dah lah hadis tu, tengoklah hadis status dulu macam mana, main sebar je. Haram baca. Yang haram pergi-pergi baca nama. Orang sibuk. Dia sibuk dah baca. Oh, kerahmatullah. Oh, ini nama ni nak sama dengan nama saudara. Oh, dia mati pada 1917. Oh, masa tu Jepun datang attack Melaya, dudak sibuk. Itu yang jadi. Okey, jadi itulah okey, habis pengurusan selepas pengemudian. Okey. Okey macam ni. Macam mana kalau dekat kubur tu ada 5 orang, adik-beradik ibu ayahnya. Jadi kita pun biasa hari raya kan. Jadi tak boleh juga nak larang pergi, jangan pergi asyik pergi hari raya. Mana kita tidak disyariatkan untuk pergi ke kubur pada hari raya. Tak boleh cakap macam tu. Sebab kita juga tidak ditegah supaya pergi kubur hari raya. Kenalah adil. Memang betul Nabi tak suruh pergi hari raya. Nabi suruh pergi kubur aja supaya mengingatkan mati. Jadi kita pergi hari raya. Kita bercakap, mana ada Nabi tak suruh pergi hari raya. Memanglah Nabi tak suruh pergi hari raya, tapi Nabi juga tak larang pergi hari raya. Jadi tak ada masalah lah. Cuma janganlah buat kerja ni asal hari raya je pergi. Pergilah hari lain pun. Okey. Ada banyak. Kita orang pergi satu ni. Macam Fatihah, buat tahlil ke apa, pergi satu lagi. Penatlah macam tu. Kita buat sekaligus. Sebenarnya bukan macam tu. Kita tak pergi pun. Kita duduk tepi tu. Dekat tepi kubur. Duduk tu, depan tu kubur entah siapa pun tak tahu. Kita pun duduk sini, kita pun dapat kat semua. Okey, termasuklah 5 orang keluarga kita. Kita pun pergi, okey, kita tak buat macam tu. Kita pergi dekat kubur ayah kita. Kita pun baca kat situ macam kita baca tadi. Dapat kat semua juga. kita pergi sebelah ni, kita baca lagi. Dapat kat semua juga. Kemudian kita pergi balik undur, balik keluar sikit kawasan perkuburan tu, kat tepi tu, kita duduk entah siapa punya kubur, kita baca, kita niatkan untuk ayah kita dan keluarga kita, dapat kat semua juga. Maksudnya tempat kita duduk tu tak ada cerita, tak ada apa, tak ada makna pun kita duduk. Dan kita disunatkan untuk bersihkan kubur, bukan bersihkan kubur ayah mak ayah kita. Namanya kubur. Orang punya sekalipun. Sunat buat cantik-cantik, buang-buang apa semua bagi cantik. Sunat pada semua kubur, bukan kubur ayah kita aja. Tapi kalau kita buat kubur ayah kita aja, dapatlah untuk ayah kita aja, pahala tu aja. Yang lain tak dapat. Jadi sunatnya apa? Sunat membersihkan kubur saudara. Tak. Disunatkan membersihkan semua kubur. Jadi kalau ayah kita duduk atas sana, duduk jauh sana, kita duduk sini lah. Nak cari apa, duduk sini je. Semua dapat, sama ada saudara kita ataupun orang lain pun dapat sekali. Kalau diterima. Kadang-kadang doa bukan main, tak faham tak terima juga. Macam tu. Okey. Pengurusan selepas pengkebumian. Talqin, tazkirah kematian. Teks dan kaedah pembacaan talqin sewajarnya diberikan nafas baru dalam bentuk yang lebih menginsafkan untuk para jemaah yang hadir. Talqin yang kita faham, talqin ni lah. Talqin ada 2, talqin satu lagi yang lakinu mautakum la ilaha illallah tu talqin lah. Yang ini talqin yang bukan tu. Ni talqin Melayu di atas kubur. Jadi di atas kubur bukan untuk orang mati, untuk orang hidup. Walaupun orang mati boleh dengar, betul dia boleh dengar. Tapak kaki tu dia boleh dengar. Dan bila kita cakap tu, okey tak apa. Selepas kau cakap, maka aku lebih yakin untuk jawab dengan muka kaki. Tak. Sama aja. Cuma dia dengar lah. Untuk orang hidup. Dan patut diberi teks tu patut ubah sikit, ini bahasa lama, dan diberi nafas baru biar best sikit, biar tu sikit, dan orang baru. Biasa yang baca talqin 60 ke atas yang dah pencen. Apabila datang dua malaikat datang kepada kamu, maka hendaklah kamu menghadapnya. Hendaklah kamu jawab soalan-soalannya. Apabila ditanya marabbuka, siapa Tuhan kamu, maka jawablah dengan yakin. Macam tu. Rasanya tak apa nak ada. Maka jawablah Allah Rabbi, Tuhan Allah adalah Tuhanku. Apa benda? Tak insaf langsung. Jadi orang baru, masuk orang baru tu orang muda-muda. Yang tua-tua ni undurlah diri. Macam tu lah.
Tapi orang muda nak pergi tak boleh pula. Nanti kan kena hormat orang tua. Tapi dia cerita macam tu. Mula bahasa Arab tu pun boleh lah. Tak faham pun sekejap je. Tak sampai pun. Patutnya dia kena macam cerita. Sekejap. Saya kecil-kecil kan tengok cerita tu. Yang meninggal tu siapa tu? Rajuli. Yang dia cerita lama tu. Apa nama tu? Meremang belum lama. Cerita apa? Apatah nama cerita tu? Oh bagus ni, warak-warak nak tengok cerita. Alhamdulillah. Saya seorang tengok. Adalah cerita lah zaman dulu 80-an kot cerita tu. Lepas tu mati dia pun dia baca talqin. Macam tu lah nak baca. Yelah tahu cerita tu cerita apa. Esok masih ada. Betul? Betul lah, esok masih ada. Siapa yang mati? Orang lain mati, dia jadi ustaz dah kan? Tengok dia baca tu macam mana. Macam tu kan. Apabila gini. Kata kalau dengan jangan gentar. Jangan gentar. Sedap. Cuba yang tukang baca masuk tengok gentar tak gentar. Dia kena diam. Okey. Apa dia? Mazhab Syafi'i tak ada tadi. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i membaca talqin tidak disunatkan langsung. Ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Usolli nawaitu yang kita baca tu, mazhab Syafi'i sunatkan baca. Imam Syafi'i cakap tak disunatkan baca. Imam Syafi'i tak disunatkan baca usolli nawaitu semua termasuk dalam talqin tak disunatkan. Tapi ulama yang bermazhab Syafi'i, anak-anak murid dia, Imam Muzani, anak-anak murid yang ke bawah, dia bermazhab Imam Nawawi, dia bermazhab Syafi'i. Dia yang kata usolli itu sunat. Imam Syafi'i cakap tak? Dia yang kata, tapi dia bermazhab Syafi'i. Termasuklah ni. Ulama-ulama bermazhab Syafi'i kata sunat bagi menyedarkan orang. Seolah-olah macam sembahyang tarawih sebaiknya 20. Itu yang sebenar tarawih 20. Dengar macam 8 ni sebenarnya. Nabi buat 8. Tak, Nabi buat 20. Okey, sebab Nabi buat kat rumah lagi 11. Lagi tambah lagi cukup 20 lah. Sebenarnya 20. Tapi kita buat 8. Okey, tak apalah buat 8. Kemudian ada tazkirah kat tengah-tengah. Itu mana tak sunnah langsung. Tapi kenapa buat juga? Kerana tak adanya orang nak datang waktu lain-lain. Masa ni kita ambil walaupun afdal 20, walaupun 8 tu setengah ulama cakap mutamat dalam mazhab Syafi'i tak jadi tarawih. Pendapat mutamat dalam mazhab Syafi'i tak jadi tarawih 8. Dia jadi sembahyang mutlak biasa. Dia tak jadi man shoma Ramadan. Dia tak jadi menghidupkan malam-malam Ramadan, dia tak jadi. Dia cuma dapat pahala yang besar. Pahala apa? Solat sunat mutlak je kalau buat 8. Walaupun macam tu, dah lah tu, letak kat tengah-tengah, potong lagi tak tazkirah. Afdal lagi macam tu berbanding dengan 20. Sebab apa? Hari lain orang tak datang. Masa ni orang datang, ambil kesempatan. Tazkirah sebelum Jumaat. Tak boleh, Nabi tak buat. Nabi datang, Assalamualaikum kat luar, jalan-jalan semua tengok. Naik, Assalamualaikum, duduk terus. Tak ada pun dengan solat qabliyahnya, tak ada pun dengan tazkirah, tak ada. Tapi kenapa kita buat ada? Sebab tak ada orang nak datang. Jadi dibuat juga sebab masalah yang berlaku. Dibuat juga tarawih sampai macam tu sekali. Dia pertama tak afdal, dah lah bukan tak afdal. Tak sunat pun buat macam tu. Dengan empat tengah-tengah ada tazkirah. Tapi lebih afdal juga sebab orang tak datang ni. Masa ni nak ambil peluang. Masa semai Jumaat tu ramai nak ambil peluang cakap. Ambil tu tujuan ni. Sama juga ni. Biasa tak datang kubur, biasa tak ingat mati. Masa ni nak ambil peluang. Kat situ dia ambil. Tu cara-cara dia pergi tu. Tapi kalau nas memang tak jumpa lah. Kat situ ambil. Pergi kubur tak ada pergi kubur. Nak jumpa pun susah. Tazkirah pun tak pernah datang. Semayang pun seorang. Saya jelas tak semayang. Ramai. Cantik lah ni. Itu yang mula jadi ni. Bila datangnya, ingat korang semua hidup ni, korang ni dia datang ni. Dia akan tanya, siapa Nabi kamu? Apa imam kamu? Kamu kena jawab. Kamu boleh jawab tak? Jawab dengan amalan. Sedar. Itu sepatutnya. Sepatutnya. Jadi buatlah juga. Jadilah sunat daripada kaedah tadi. Kalau kaedah Nabi tak buat, memang Nabi tak buat. Memang tak buat. Nampak tak kaedah? Kaedah tu. Walaupun macam tu lebih afdal juga. Sama macam saya cerita sebelum ni. Kaedahnya mestilah apabila ada sesuatu benda lain yang datang, yang afdal tu akan bertukar-tukar.
Sunnah tetap sunnah, afdal tu akan bertukar-tukar. Sembahyang Zuhur rapat sangat, tahiyat akhir afdalnya tawarruk, duduk sengit, kaki keluar kan. Tiba-tiba rapat sangat. Kalau kita buat macam tu, orang sebelah ni lah kita gemuk, orang sebelah ni kurus, memang terkepit, sebelah ni dinding. Afdalnya macam tu. Tapi kalau duduk macam sujud macam tahiyat awal, sunat. Duduk sengit, tawarruk, afdal. Duduk straight, sunat. Duduk bersila, harus. Okey. Boleh duduk bersila tahiyat akhir. Okey. Duduk macam kapal layar pun boleh. Lutut dekat atas ini. Atas. Boleh pun boleh. Sah. Tapi bila penuh rapat, kita duduk nak afdal ambil tawarruk juga, orang terkepit, lah kali dia kata bila nak ambil ni atas jatuh memang aduh sakitnya macam tu. Menyebabkan afdal berubah. Pergi dekat duduk macam tahiyat awal. Ataupun dia ada penyakit. Kalau duduk sengit dia jadi sakit, dia lenguh, jadi apa semua, dia duduk afdalnya boleh bertukar. Afdal bertukar-tukar, sunnah tak bertukar. Sunnah tetap sunnah. Sama juga macam ni. Afdalnya tak ada buat tahlil, tak ada buat apa. Tapi afdal tiba-tiba jadi talqin, dia jadi sunat pula. Apa sunat ni? Sebab tadi habis orang duk gali. Katalah sampai tak gali, tengah gali. Duduk orang. Afdalnya apa? Buat tahlil. Bukan buat tahlil kat kubur tak. Ni tunggu ni. Kalau nak harapkan ahli keluarga dia buat tahlil, memang tak buat dah. Buat. Itu yang buat tahlil kat apa lah. Jalan tu kena pandai. Jalan tu. Yang tak bestnya bila orang tengok, aku tahu. Anak dia cerita anak dia. Dan kali ingat ni. Anak cucu cicit dah 3-4 keturunan, pergi kubur mesti talqin, pergi kubur mesti buat tahlil. Itu jadi tak boleh. Asalnya betul, jadi tak boleh. Okey. Posisi duduk. Posisi duduk imam semasa talqin berbeza dengan semasa talqin atau semasa ziarah, mana-manalah. Berbeza dengan sembahyang atas kubur, sembahyang ghaib atas kubur. Beza. Kalau sembahyang ghaib atas kubur kena menghadap kiblat, maksudnya kalau katalah mayat tu kita bawa naik atas, jenazah kita bawa naik atas, kita duduk belakang. Kita duduk belakang ni jenazah dalam kubur, duduk menghala ke sana. Mukanya menghala ke sana. Ya, jadi kita sembahyang kat sini. Jadi kalau kita naikkan jenazah tu, kita sembahyang kat sini, kita menghadap belakang dia. Tu. Kalau nak sembahyang ghaib kat situ. Tapi kalau dalam bab talqin atau bab ziarah, kita pergi ziarah nak baca Fatihah apa semua, ke sini. Mesti ada muka dia. Ada beza. Jangan menghadap belakang, menghadap muka. Itu sunatnya lah. Okey. Habis dah bab tu, saya nak masuk bab lain sikit. Disunatkan takziah. Oleh kerana dah pelik-pelik dah berlaku sekarang ni, saya rasa memang nak cerita. Takziah ni tak ada dalam tu. Tapi takziah ni, tahu tak takziah ni apa? Allah. Takziah ini belasungkawa. Orang lama belasungkawa. Kan? Ke salah sebut? Lebih kurang lah. Kan? Belasungkawa kan? Dah ada orang tahu, ada geng tahu. Yang lain tak tahu tu, tahulah. Belasungkawa. Tu takziah. Takziah ini adalah yang kita sunatkan ucapkan takziah pada keluarga si mati supaya dia meneruskan kehidupan. Takziah kan? Tapi tahu tak takziah tu apa? Takziah ni tasbir, menyabarkan. Okey. Contohnya dia pun apa yang jadi sekarang ni, salam takziah. Takziah lah suami hang dah meninggal. Okey, biasa orang sebut tu. Semua salah, ni salah. Salam takziah. Tulis salam takziah ataupun takziah saja. Salah. Salam takziah. Salah. Salah apa? Itu bukan takziah. Itu maksud salah. Bukan masuk berdosa. Itu bukan takziah. Takziah lah suami hang dah meninggal. Okey. Itu bukan takziah. Salah. Saya mengucapkan takziah kepada kamu. Salah. Takziah ya pada keluarga awak. Salah. Itu bukan takziah. Takziah ya kakak. Salah. Semua salah. Takziah ini adalah sebarang perbuatan, percakapan, apa dia? Yang akan menghiburkan, menyabarkan, meringankan kesusahan dia, memberi pengajaran, mengurangi rasa sedihnya
dalam menghadapi kematian ataupun musibah. Sebab takziah tak semestinya di mati je, termasuklah lain-lain. Accident apa semua. Jadi kita kira semualah ni. Takziah yang semualah ni. Okey, ulang balik. Takziah ialah satu perbuatan. Perbuatan tu, bukan cakap. Kalau bukan cakap boleh jadi takziah, boleh. Ataupun percakapan. Mana-mana satu yang akan menghiburkan. Sebab dia sedih akan menghiburkan, ataupun sabar. Lepas kita cakap tu jadi sabar. Ataupun meringankan kesusahan, bagi duit. Tak payah cakap. Tengok, oh. Maksudnya ambil lah. Takziah tu. Tak cakap pun takziah lah tu. Bagi nombor akaun. Bagi nombor akaun tu adalah takziah. Sebab nak masuk. Kena faham tu betul. Ataupun memberi pengajaran. Tengok tok guru dah meninggal. Masa dia hidup tak nak belajar betul-betul. Sedar sikit tu. Tekan tok Lunai nak belajar dengan siapa? Kan bagi peringatan dia. Takziah lah tu. Dia nak lagi. Dia dah contoh. Takziah lah tu. Memberi peringatan. Memberi pengajaran ataupun mengurangi rasa sedihnya. Contohnya macam mana? Sabarlah kakak. Yang hidup pasti mati, sabar. Apa-apa perbuatan yang menyabarkan. Kalau yang bahasa yang biasa kita pakai, kalau kita nak bahasa Arabnya lah, a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Ini bahasalah. Kan kita sebut kalau orang kahwin sebut apa? Sekarang ni, zaman sekarang ni. Dulu buka puasa, sekarang dah iftar dah. Dah tukar dah. Patut kalau kahwin bukan selamat pengantin baru. Ada nama tu? Lupa dah apa benda. Orang kahwin cakap apa? Yang cakap yang sunnah. Cik. Apa? Bukan nak cakap apa. Dia yang cakap tahniah ya, semoga kekal ke anak cucu. Itu orang itu tak boleh cakap macam tu. Itu jahiliah. Kita cakap benda lain. Kan sekarang dah ubah, saya pula lupa apa benda. Apa? Kumar belakang tu kan? Kita naklah benda-benda macam tu kan. Nampak sikit Arab macam Islam sikit. Nampaklah Islam sikit. Okay. Jadi ni pun sama juga lah. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Semoga Allah menggandakan pahalamu. Tu. Dan membaikkan kesabaranmu. Dan mengampunkan bagi si mati. Okey. Ada tak perkataan takziah? Itulah takziah. Takziah ni tak ada perkataan takziah. Kalau ada perkataan takziah, dia bukan takziah. Okey, dengar betul. Yang ayat tadi saya panggil tadi ambil daripada Al-Azkar Imam Nawawi. Okey, moga-moga tabahlah menghadapi dugaan ini. Moga-moga roh beliau dicuci rahmatnya insya-Allah. Betul. Tak ada pun sebut takziah, itulah takziah. Apa lagi? Ataupun kalau kita bercakap ni, engkau pergi marah sikit budak tu. Duk buat bising, kita pergi. Marah. Boleh? Pahallah. Samalah takziah sama. Dia pergi. Weh, marah. Pergi marah budak. Bukan marah tu, marah. Weh, kau jangan gini. Kau jangan main gini. Itulah marah. Samalah takziah. Bukan pergi takziah ya. So, contohnya ni tu. Contohnya aku marah. Ingat ni aku marah. Ada pula ni. Kita tanpa ilmu tu jadi macam tu. Tambah yang boleh main copy paste ni lagi pening kepala. Salam takziah ke apa semut. Yang apa-apa yang dapat menyabarkan dia, itu adalah takziah. Sama ada perbuatan atau pergi peluk dia macam tu. Tak cakap, memang pun bisu. Takziah tu ataupun sabar. Apa? Ataupun isteri kematian suami. Janganlah sedih. Kita dah cakap janganlah sedih. Patah tumbuh hilang berganti. Siap tunjuk lagi. Tengok, sebab apa tunjuk? Boleh tak kalau dia cakap hang jangan risau. Habis idah nanti ramai nak hang. Aku nak hang. Haram. Dalam idah tak boleh meminang. Tu minang tu. Nak kena cerita pula masuk meminang, kena bawa tempat sirih, tak ada. Meminang satu perkataan yang diberitahu dekat tuan punya badan, perempuan, bukan wali dia, perempuan mengatakan kita nak kahwin dengan dia, itu bertunang. Bila kita bertunang, orang tak boleh apa? Caras, tak boleh apa? Tak boleh cah keting. Tak boleh. Tak boleh potong terik. Sebab dia dah apa? Sebab dia cakap
aku minat lah, aku nak kahwin dengan kau. Dia pun kena setuju lah. Dia cakap, okey je. Dia dah tunang. Dah kira bertunang, walaupun wali tak tahu. Tiba-tiba orang datang, hantar peminangan, haram orang tu. Tapi kalau dia tahulah, kalau dia tak tahu, macam mana? Haram. Walaupun wali dia tak tahu. Tu yang bahaya budak-budak bercinta ni bersekolah yang dah balik lah. Betul-betul lelaki tu cakap betul nak buat isteri. Kemudian ayah dia, panjang cerita. Ini cerita bab meminang. Jadi kita kalau bab tu sebab lain. Kalau bab ni, orang ni kata tak boleh. Yang boleh cakapnya sabarlah. Patah tumbuh, hilang berganti. Orang sebelah cakap, sabar ada makna tu. Hang ni muda lagi. Ramai nak kat hang. Okey, titik. Jangan sambung bahaya. Ramai tu termasuk aku. Itu jangan sambung. Jangan sambung haram. Ataupun cakap kinayah juga tapi haram juga. Sabarlah. Mesti ada ganti. Tu yang duduk rumah hujung tu nombor 98. Rumah dia. Haram juga. Apa-apa yang confirm haram. Apa-apa yang confirm haram. Okey.